Dan seterusnya, ucapan daripada seorang penganalisis isu-isu semasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipersilakan Yang Mulia Ustaz Engku Ahmad Fadil Engku Ali untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senata Datuk Setia Datuk Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli wal Agama. Yang berhormat Tuan Muhammad Zawi bin Ahmad Murni, Esko Agama Islam Negeri Selangor. Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Syekh Haji Muhammad Jamil Sadaki bin Datuk Mursyid Diraja Syekh Tajuddin, pegawai kanan kerajaan, dan tidak dilupakan warasatul anbiya, ashabul fadilah, para alim ulama dan hadirin yang dirahmati sekalian. Saya Engku Ahmad Fadil bin Engku Ali, mantan pensyarah kuliah undang-undang UIA, yang mana Datuk Seri pernah menjadi presiden satu masa dahulu, dan rakyat Marahin yang masih ada persamaan, iaitu sama-sama budak kolek. Kalau Datuk Seri tinggalkan Malay College 1966, saya tinggalkan Malay College tahun 1986, dan 3 years after. Pertama, saya ucapkan tahniah di atas pelantikan yang amat berhormat Datuk Seri sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi boleh jadi juga takziah, bergantung kepada bagaimana Datuk Seri perform. Actually, yang the norm is takziah. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, fa innaha nadamatun wa khizyun yaumal qiyamah. Kepimpinan ini akan merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari akhirat, illa, iaitu exceptional, man akhazaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha, iaitu orang yang mengambil kepimpinan itu dengan haknya dan dia menunaikan tanggungjawab yang dipikul melalui kepimpinan tersebut. Kita sama-sama doakan moga-moga Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadikan oleh Allah Ta'ala yang exceptional ini, yang layak mendapat tahniah di atas jawatan ini. Seterusnya, ini adalah peluang, kerana daripada 7 yang mendapat bayangan pada hari yang tidak ada bayang melainkan bayangnya, iaitu adalah al-imamul adil, pemerintah yang adil, dan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Equality does not necessarily mean justice. Sometimes justice requires to treat different people differently. Kemudian, sama-sama kita ingati tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan ketetapan agama. Maka kita mencadangkan tidak perlu memfokus kepada mengekalkan kuasa, kerana hakikatnya tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Dia yang mengangkat Datuk Seri ke jawatan Perdana Menteri, dia juga satu masa akan mengalihkan Datuk Seri dari jawatan tersebut. Bagaimana sekalipun manusia cuba menjatuhkan Datuk Seri dari tampuk kuasa, mereka tidak akan mampu melakukan sebelum sampai masanya. Dan bagaimana sekalipun manusia berusaha untuk mempertahankan Datuk Seri pada kedudukan ini, mereka juga tidak akan mampu sekiranya sudah sampai masanya. Jadi, kami mencadangkan supaya fokus itu dialih, kita berpegang pada hakikat yang disebut dalam ayat Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah, yang memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau menyentap tarik kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki, kita biarkan itu kerja Allah Ta'ala. Maka yang kita cadangkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri adalah berfokus kepada meninggalkan legasi yang cemerlang dan gemilang, yang menjadi jasa yang dikenang dan budi yang didendang oleh generations to come. Jadi kuasa insya-Allah itu ketentuan Allah, tapi sekarang ini terpikul tanggungjawab untuk meninggalkan legasi yang baik. Yang dicadangkan oleh kami adalah moga-moga yang amat berhormat Datuk Seri diingati sebagai tokoh yang berjaya mengekang ekstremisme dan mengangkat kembali kegemilangan intelektual Islam. Yang kedua, moga-moga yang amat berhormat Datuk Seri disyukuri sebagai tokoh yang berjaya merealisasikan perpaduan sebenar di kalangan rakyat Malaysia, baik secara intra, iaitu sesama umat Islam, maupun secara inter, antara umat Islam dan bukan Islam, merealisasikan at-ta'ayush as-silmi, peaceful coexistence. Legasi yang ketiga, moga-moga dikenang sebagai tokoh yang berjaya mengangkat intelektual Islam dengan memperkasakan
fahaman Islam yang moderate, seimbang antara nakli wahyu dan juga akli, iaitu kebolehan akal. Dan legasi yang keempat, kami cadangkan moga-moga Datuk Seri diangkat sebagai tokoh yang berjaya mengembalikan kepercayaan rakyat kepada integriti institusi-institusi agama, institusi-institusi utama negara, judiciary, PDRM, SPRM dan lain-lain yang kita tahu ya. Mungkin Datuk Seri masih ingat kenangan 1998, the Black Eye Incident. Jadi kepercayaan rakyat kepada institusi itu adalah shaken. Jadi inilah peluang untuk Datuk Seri mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada integriti institusi ini. Dan yang kelima dan terakhir, kita berharap moga-moga Datuk Seri meninggalkan legasi sebagai tokoh yang meletakkan institusi raja-raja pada posisi yang penting, waliul amri yang mengekalkan seimbangan dan kedamaian rakyat. Oleh kerana masa yang diberikan kepada saya sangat terbatas, maka secara ringkas sahaja, dalam mengekang ekstremisme dan mengembalikan kegemilangan intelektual Islam, nak tak nak kita kena kembali kepada the mainstream, iaitulah pegangan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan menolak pegangan-pegangan seperti Syiah dan Wahabi. Kerana kalau kita lihat sejarah, tokoh-tokoh yang menjulang nama Islam adalah tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullah alaihim ajma'in. Tetapi malangnya sekarang ini orang-orang agama diserapi oleh ekstremisme, sama ada oleh kerana ketasupan politik kepartian, mudah membid'ahkan, mengkafirkan orang yang tidak sefahaman, ataupun terpengaruh dengan fahaman Wahabism yang sangat jumud dan beku dalam memahami Islam. Bahkan mungkin amalan-amalan yang diamalkan seperti amalan selawat Nurul Anwar yang saya difahamkan Datuk Seri sering melakukan sesi-sesi selawat ini, juga dianggap sesuatu yang berdosa dengan alasan tidak ada dalil dan sebagainya. Jadi inilah masa untuk kita mengkaji silibus yang ada di dalam silibus kita, iaitu mengeluarkan ajaran Tauhid 3 yang telah dikenal pasti oleh para pengkaji sebagai punca ekstremisme. Bahkan itulah yang menjadi pegangan golongan ISIS ataupun Daesh yang membunuh sesama Islam, dan digantikan dengan pengajian Tauhid Sifat 20, tetapi disampaikan dengan gaya bahasa yang moden dan mudah difahami, tapi masih mengekalkan ketinggian mutu ilmu Tauhid Sifat 20 ini, yang insyaAllah evergreen dan menjadi antivirus. Yang kedua, sebagai tokoh yang merealisasikan perpaduan, kalau secara intra sesama Islam, perlu dikenal pasti apakah topik-topik yang menjadi perbalahan yang kita kenal pasti, antaranya topik bid'ah dan sunnah, topik tauhid dan syirik dan sebagainya. Maka dimasukkan perkara-perkara ini di dalam silibus supaya difahami. Dan kalau secara perpaduan antara muslim dan non-muslim, mungkin boleh dicadangkan kerana kita lihat berlaku banyak salah faham, antaranya hanya kerana bahasa. Mungkin Datuk Seri boleh menimbangkan diberi insentif kepada non-Chinese untuk mempelajari dan memahirkan diri dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Cina. Dalam masa yang sama, perlu dipertimbangkan bahawa non-Muslim juga diberi sedikit kefahaman basic tentang agama Islam, kerana sesuai dengan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam is the religion of the federation. Jadi agak kurang masuk akal ya. Itu adalah agama negara, tetapi rakyat negara sendiri langsung tidak ada kefahaman yang baik. Bahkan Islam dianggap sebagai agama terorisme itu dan ini, sedangkan Islam itu mempunyai keindahan yang gagal diterangkan. Jadi insyaAllah bila non-Chinese boleh faham bahasa Cina, orang bukan Islam boleh faham sedikit sebanyak tentang Islam, perpaduan boleh dipupuk dengan lebih baik insyaAllah. Kemudian berkaitan dengan memperkasakan nakli dan akli, kita ada tokoh-tokoh, misalnya anak didik kepada Syed Naqib Al-Aqas, ada di sini Prof Dr. Wan Sahimi, bahkan ada di sana di Universiti Yayasan Pahang sana Dr. Amran Muhammad, yang boleh menerajui insya-Allah kegemilangan intelektual Islam ini. Yang keempat, iaitu yang kedua terakhir, sebab saya tahu ramai yang menunggu bila nak berhenti dia. Baik, jadi yang kedua terakhir, bagi kita lega sikit sudah bunyi terakhirnya tu, iaitu melantik hakim-hakim yang berintegriti. Saya hanya nak menyentuh satu contoh sahaja. It is an open secret di kalangan rakyat, ada tokoh-tokoh dalam PDRM misalnya yang masih diberi kepercayaan yang tinggi oleh rakyat dan raja. Saya sebut sebagai satu contoh, misalnya Datuk Ayub Khan ya, kalau beliau itu diangkat menerajui PDRM, kita percaya ini adalah satu langkah yang betul, at the same time a popular decision, satu keputusan yang popular di kalangan rakyat dan
raja. Integriti ini perlu dikembalikan. Dan yang terakhir, diingati Datuk Seri sebagai tokoh yang meletakkan institusi raja-raja pada posisi penting, kerana negara kita adalah negara yang unik, yang mempunyai ramai raja-raja yang masing-masing menjadi ketua agama di negeri masing-masing, dan kita telah lihat di dalam pertikaian dan juga percaturan politik yang tidak kunjung habis di negara kita, raja-raja memang memainkan peranan untuk menstabilkan dan menyejukkan keadaan dan meletakkan negara pada langkah yang ke depan, insya-Allah. Setakat ini saya hentikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Engku Ahmad Fadil Engku Ali atas ucapan sebentar tadi.